Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we continue with subtopic 1.3 indices, set and logarithm part 2. Okay, untuk part 1 saya dah terangkan mengenai indices. So untuk part 2 ni saya hanya nak terangkan mengenai set. Okay, learning outcome. At the end of this topic, students should be able to A. Explain the meaning of a set and its conjugate. B. Perform algebraic operation on set. Okay, set. Any number of the form n root of b which cannot be written as a fraction of two integers is called set, where n is called the index and b is radicand. Okay, the set have a decimal which goes on forever without repeating. They are actually irrational number. Okay, so kalau awak tengok contoh kat sini, set 2. Okay, ataupun square root of 2. So bila awak simplify dia still square root of 2. Simplify ni maksudnya awak tekan calculator lah, awak boleh tekan calculator. So still awak dapat square root of 2. Cuma bila awak convert dia kepada bentuk desimal, awak akan dapat 1.4142135 so on. Irrational number. Okay, so dia adalah set. Okay, square root of 4 bila awak simplify, awak akan dapat 2. So dia dah tak boleh convert kepada desimal lah, sebab dia adalah nombor bulat. So square root of 4 juga kita tahu dia adalah perfect square. Sebab punca kuasa 4 dia akan dapat nombor bulat kan. So dia bukan set. Okay, square root of 1/4 bila awak simplify, awak akan dapat 1/2. So bila awak convert kepada desimal, dia akan dapat 0.5. So dia bukan juga nombor bulat, dia adalah terminating decimal. So dia bukan set. Okay, cube root of 11 bila awak simplify kan dia dalam bentuk desimal, bukan simplify lah, awak convert dia dalam bentuk desimal, awak akan dapat non-terminating decimal. So dia adalah set. Okay, so cube root of 27 bila awak simplify dia, awak akan dapat 3. So dia adalah nombor bulat. So dia tak akan dapat decimal form lah. So dia bukan set. Okay, so maksudnya kat sini, set adalah bila awak dapat, awak tak dapat dia nombor bulat, awak dapat dia dalam bentuk non-terminating decimal. So non-terminating decimal, so dia adalah set. Sebab non-terminating decimal adalah irrational number. So dia adalah set. Okay, properties of set. Okay, n root of a to the power of n equal to a. So example dia, cube root of 5 to the power of 3. So awak boleh simplify dia, awak boleh tukar. Cube root tu adalah kuasa 1/3. So yang dalam tu adalah 5 to the power of 3. So index ni awak boleh simplify, 3 times 1/3. So awak akan dapat 1. So equal to 5. Okay, yang kedua, n root of a multiply by n root of b equal to n root of a multiply b. So maksudnya awak boleh combine dia. Okay, for example, 5th root of 2 times 5th root of 4. Okay, dua-dua ada root yang sama. So dia seolah-olah awak factorize lah root dia tu, 5th root. So 2 times 4. So awak akan dapat 5th root of 8. Okay, yang ketiga, n root of a over b. So awak boleh pecahkan dia, separatkan dia, atas dan bawah numerator and denominator. Okay, so kat sini for example, cube root of x
divide by y. So awak boleh pecahkan dia jadi cube root of x over cube root of y. Okay, number 4, cube root of a multiply by cube root of a equal to a. Okay, for example, square root of a multiply by square root of a equal to a. Okay, ataupun example dia, square root of 3 multiply by square root of 3 equal to, patutnya 3. Okay, macam mana kita dapat 3? Okay, kita apply hukum indeks. Square root of 3 adalah 3 power half. 3 power half. Okay, operasi di antara base adalah darab. So, indeks akan jadi tambah. So, half plus half. So, kita akan dapat 1. So, 3 lah. Okay, yang kelima, square root A plus square root B square. Maksudnya kat sini awak ada 2 kali bracket square root A tambah square root B. So awak kena expand seperti biasalah. So awak akan dapat A tambah B tambah 2 square root AB. Okey, kalau contoh untuk soalan ni, maksudnya dia akan jadi square root of 3 plus square root of 4 times square root of 3 plus square root of 4. So awak kena expand seperti biasalah. Macam ni kan. Okay, so awak akan dapat square root 3 times square root 3, awak akan dapat 3. Square root 3 times square root 4, awak akan dapat square root 12. Pasal awak expand pula ni, square root 4 times square root 3, awak akan dapat square root 12. Square root 4 times square root 4, awak akan dapat 4. So awak boleh simplify, dia akan di 7 plus 4 plus 3, 7. Square root 12 plus square root 12, awak akan dapat 2 square root 12. Tapi square root 12 ni awak boleh simplify lagi sebab dia gabungan square root 4 times 3. So square root 4, square root 3. Square root 4 ni adalah perfect square, so awak akan dapat 2 square root 3. So awak boleh simplify, dia jadi 2 plus ini 2 darab 2 ni jadi 4, 4 square root 3. Okay, number 6, m root n root of a. So sebelum ni awak dah belajar juga indices. Antara indeks dengan indeks, operasi darab boleh terus darab kan. So benda yang samalah. So example kat sini, 4 root square root of 3. So awak tukar dulu dalam bentuk power. 4 root sama dengan 1 over 4 lah dia punya indeks. Okay, square root 1 over 2. Okay, so awak boleh expand dia punya kuasa. So dia akan jadi 3 power 1 over 8. Ataupun dia akan jadi 8 root of 3. Okay, number 7 ni, A set B plus C set B sama dengan equal to A plus C set B. Maksudnya awak factorize benda yang sama. Okay, factorize benda yang sama, so awak hanya tambah koefisien di hadapan sajalah. Okay, so contoh kat sini, 4 set 5 plus 3 set 5. So awak boleh factor set 5. So yang tinggal 4 plus 3. So samalah dengan 7 set 5. Dia macam seolah-olah 4x tambah 3x. Sebab set 5 ni benda yang sama kan. So samalah 7x. Lebih kurang itulah dia punya analogi. Lebih kurang sama. Okay, so remark kat sini, square root of A plus B, square root of A plus B not equal to set A plus set B. Tak sama bentuk ni, lain. Okay, example 12. Express square root of 12x cube y to the power of 5 z square in simplified form. Okay, so saya salin dulu soalan. Dan saya tukar set tu ataupun square root tu jadi kuasa. So 12
x cube y to the power of 5 z square power half. Okey. Lepas tu kuasa ni awak expand masuk ke dalam. Okey. So dia akan jadi 12 power half x power 3 over 2 y power 5 over 2 z. Okay, so 12 power half ni dia adalah 12 power half ni adalah third ataupun square root of 12. So dia sama macam tadi saya dah kata, dia adalah square root of 4 times 3. Square root of 4 adalah perfect square, so dia akan jadi 2. So dia akan dapat 2 third 3. 2 third 3 x power 3 over 2 y power 5 over 2 z. Okey. Awak boleh tinggalkan macam ni, ataupun awak tengok kat sini dia ada kuasa, kat sini dia ada kuasa fraction kan. So awak boleh pecahkan dia. Ini square root ni adalah kuasa fraction 1/2. So awak boleh himpunkan kuasa 1/2 sebelah pun boleh juga. So kalau awak pecah simplify macam tu, dia akan jadi 2 z. Yang ini dia akan jadi 3 kuasa 1/2 x kuasa 3/2 y kuasa 5/2. So saya keluarkan dia punya index half. Okay, so saya akan dapat 2z times 3x cube y power 5 power half. Okay, ataupun awak boleh tulis dia sebagai 2z square root of 3x cube y power 5. Okay, when a set appear in the denominator of a fraction, we usually rationalize the denominator by multiplying the numerator and denominator by itself or its conjugate. Okay, so kat sini maksudnya bila awak dapat soalan di mana set tu berada pada denominator, awak boleh hapuskan denominator, hapuskan set yang berada pada denominator dengan rationalize dia. Macam mana nak rationalize dia? Ada dua cara, sama ada darabkan dengan diri sendiri ataupun darab dengan conjugate. So saya terang dulu apa tu conjugate. So the conjugate of set A plus set B is set A minus set B. And okay, set A tambah set A plus set B multiply set A minus set B. So bila awak expand, awak akan dapat A minus B. So set tu akan eliminate. So maksud kat sini, kalau awak punya expression adalah set A plus set B, so conjugate dia adalah benda yang sama, cuma yang berubah hanyalah sign dekat tengah ni. So contoh kat sini kalau nak nampak lebih jelas, kalau awak punya soalan 1/3 plus set 2. Okey, bila awak nak hapuskan set pada denominator, awak kena darab conjugate. So conjugate sekarang ni maksudnya awak tengok pada denominator. Denominator awak, dia punya expression adalah 3 plus set 2. So conjugate dia akan jadi 3 minus set 2. Maksudnya kita ubah sign dekat tengah. Kalau pada denominator awak, sign kat tengah ni adalah tolak, so conjugate dia akan jadi, kalau dekat sini tolak, so conjugate dia akan jadi tambah. So maksudnya kita hanya rujuk kepada sign dekat tengah ni je lah, kita ubah dia untuk jadikan dia conjugate. Okay, so proses yang awak expand ni dia macam biasa je lah, proses awak expand macam biasa. So dia akan eliminate set tu, so dia hanya tinggal real number constant saja. Okay, so for example,
the conjugate of set 3 plus set 2 is set 3 minus set 2. So kat sini expression tu adalah set 3 plus set 2. So conjugate dia adalah set 3 minus set 2. Okay, so bila awak expand dia, set 3 times set 3, awak akan dapat 3. Set 3 minus set 2, so time negative set 2, awak akan dapat negative set 6. 3 minus set 6, pasal awak expand ni pula, awak akan dapat positive set 6. Awak expand ni negative 2. So tengah ni dia akan saya tulis kat sini lah, 3, kejap ya, so dia akan eliminate ni. So yang tinggal 3 minus 2, so equal to 1, equal to 1. Okay, so itu adalah kalau kita darabkan dengan conjugate. Okay, saya pergi kepada contoh. Okay, example 13. Rationalize 5 over set 3. Okay, kalau awak tengok kat sini, awak punya pada bahagian denominator ada set. Okay, tapi set ni dia seketul set je, dia tak ada dah benda lain. So bila dia hanya satu-satu sahaja set yang berada pada denominator, kita nak hapuskan dia, kita akan rationalize. So rationalize kita adalah dengan darabkan dengan diri sendiri. Sebab niat kita hanyalah untuk hapuskan set pada denominator. Okay, so untuk soalan A, soalan dia 5 over set 3. So nak hapuskan set pada denominator, kita darabkan dengan set 3 lah, darab dengan diri sendiri. Okay, so kita expand lah, kita akan dapat 5 set 3. So set 3 times set 3, kita akan dapat 3. So kita akan dapat jawapan yang tak ada set pada denominator. Okay, untuk soalan B, 15 over set 5. Okay, sama juga, pada denominator hanya ada set sahaja sendiri. So nak hapuskan set pada denominator, kita darabkan dengan diri sendiri set 5, atas dan bawah. So kita akan dapat 15 set 5 over 5. So awak boleh simplify ni, awak akan dapat 3 set 5. Okay, untuk extra example ni tak ada dalam nota kuliah awak, tapi untuk exercise ada soalan bentuk lebih kurang macam ni. So saya terus bincang lah untuk bagi contoh kat awak kan. Okay, untuk extra example, express set 5 plus 3 over set 5 minus 2 in form of A plus B set C. Okay, so sekarang ni kalau awak dapat expression set 5 plus 3 over set 5 minus 2. Awak ada expression dalam bentuk fraction, denominator dia ada set. Okay, tapi ada denominator dia ada set, tapi yang ini set, yang ini adalah real number kan, whole number, nama bulat kan. Okay, so maksudnya awak kena darabkan dengan conjugate. Okay, conjugate tu macam mana nak dapat? Conjugate tu hanya merujuk kepada bahagian denominator, dan kita hanya tukar sign dekat tengah, sign dia berlawanan lah. Kalau sini tolak, maksudnya conjugate dia akan jadi tambah. Okay, so maksudnya kat sini pada bahagian numerator dan denominator, kita kena darabkan dengan set 5 plus 2. Okay, so kita akan expand numerator dengan numerator, denominator dengan denominator. So awak akan dapat 5 plus 2 set 5 plus 3 set 5 plus 6 over 5 minus 4. Okay, so awak boleh simplify. 5 plus 6, 11 plus 2 set 5 plus 3 set 5, 5 set 5 over 1. Okay, ataupun awak hanya tulis 11 plus 5 set 5 je lah. Okay, so bentuk ni adalah
dalam bentuk A plus B sed C. Okey, so itu sahaja untuk bahagian yang kedua ni. So untuk video ni akan bersambung untuk bahagian yang ketiga. Terima kasih.